Dan ini inspirasi yang sangat menarik. Kecoh satu Malaysia termasuk di luar negara ya, berkaitan dengan satu gerakan daripada sahabat kita iaitu Alif Sata, iaitu Geng Subuh Macam Jumaat. Hebat ni, sehinggalah viral ni benda ni, Rina. Tular di seluruh negara, dan kalau kita nak lihatkan perkongsian hari ini berkenaan dengan sebuah masjid di Johor di mana dapat mengumpulkan 12,000 jemaah untuk solat subuh beramai-ramai. Satu pengalaman yang sangat luar biasa yang kami nak bawakan pagi ini bersama dengan tetamu istimewa kita. Kita ada Imam Abdullah Embong dan juga Imam Syazwan Hafiz bersama kita pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua-duanya adalah Imam 1 dan Imam 2 ya, Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On. Mam, 12,000 ni. Apa sebenarnya berlaku pada hari kejadian ni, Mam? Baik, terima kasih kepada pengacara. Sama-sama. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk program Subuh Macam Jumaat. Subuh Macam Jumaat yang sebenarnya sebelum ni Kerajaan Negeri Johor pun ada satu program juga seperti Subuh, namanya Semarak Subuh. Okey. Jadi untuk kali ini kita bersama dengan anak-anak muda. Bersama anak-anak muda, dan perancangan itu dibuat hanya dalam masa 1 minggu. Jadi perancangannya itu kita menggunakan media sosial iaitu TikTok lah. TikTok yang sekarang ni viral dengan TikTok kan. Betul? Dengan influencer-influencer yang ada. Influencer itu sebenarnya asalnya dia mencadangkan kepada kita. Imam, masa berjumpa tu dia kata, "Mam, boleh tak kita buat program solat subuh ni macam yang Alif Sata buat tu lah." So saya kata, saya alukan lah. Okey, jom kita buat. So bila dah buat, dan dia viral kan. Yang rancang ni influencer tu nama dia Acad Raja Lawak. Dan bersama dengan Jali Razak. So Acad ni pun dah berbincang dengan saya dan saya pun bawa kepada jawatankuasa. Bila saya bawa jawatankuasa dan kita bermesyuarat, dan kemudian kita pun viral. Pada asalnya targetnya dalam 2-3 ribu lah mungkin. So dah 2-3 hari lepas viral, dia cakap dah berjuta ni view ni. Allahu Akbar. Katanya gitulah. Jadi mungkin dalam 7-8 ribu dia punya expectation. Expectation sasaran pertama lah tu. Ya, sasaran pertama. Berubahlah dari 2,000 jadi 7,000. Jadi kita pun ada buat persiapan sikit lah, macam sarapan dalam 4-5 ribu orang je sebenarnya. So bila datang hari kejadian, kita tengok, Masya Allah, melimpah kan masjid. Jadi Alhamdulillah, anak-anak muda, lebih kurang dalam 60% daripada anak-anak muda lah. 60% daripada anak muda, bukan hanya di Johor Bahru sebenarnya. Daripada daerah-daerah lain dalam Johor. Kita ada 10 daerah kan dalam Johor Bahru, dalam Johor. Kemudian ada juga daripada negeri-negeri lain. Yang berdekatan lah ya? Ya, berdekatan. Katanya ada daripada Singapura, anak-anak muda yang bawa motor datang beramai-ramai. Ya, datang bawa kereta mewah pun ada. So macam-macam golongan, pelbagai golongan. Bila menjangkakan 7,000 untuk hadir pada solat Jumaat program tersebut, datang pula 12 solat subuh. Solat subuh datang sehingga 12,000. Mungkin timbul rasa sebab dan rasa tak percaya melihatkan suasana sebegitu, Imam. Betul. Ketika majlis tu, saya sendiri yang mengendalikan sebagai MC. Dan saya yang mengumumkan. Saya kata ketika majlis tu, pertama kali dalam sejarah, sejak penubuhan masjid ini adalah kali pertama solat subuh didirikan sebanyak 2 kali. Tapi masa tu saya yang mengumumkan, saya pun rasa meremang masa tu. Sebab kan dengan auranya sebegitu, dengan kehadiran anak-anak muda terutamanya lah kan. Ustaz, bila bercakap berkenaan perkara begini, apabila yang kehadiran ini di luar jangka lah, 12,000 lebih kurang yang dianggarkan hadir, Ustaz, Imam sendirilah pada ketika itu, apa yang diberitahu kepada semua jemaah pada ketika itu untuk terus memastikan bahawa bukan hanya sekali sahaja mereka hadir, selepas ni konsisten juga hadir ke masjid-masjid yang berdekatan ni? Sebenarnya itu perancangan kita memang, sebab kalau boleh kita nak istiqamah dalam kita buat ibadah ni, iaitu konsisten lah dalam kita ibadah dalam solat jemaah. Dan satu hadis yang kita guna dalam hadis Rasulullah kata, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rajulun mu'allakun fil masajid, iaitu orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Jadi daripada hadis itulah kita ambil untuk sebagai inisiatif kita untuk kita adakan
solat subuh ni macam Jumaat. Kita sebenarnya seram tu nak letak nama hashtag solat subuh macam Jumaat. Takut tak macam Jumaat nanti. Tapi alhamdulillah lah untuk kali tu, kali yang pertama yang kita buat tu berjayalah dengan aturan Allah SWT lah. Bagaimana Imam melihat pengaruh media sosial dan juga influencer ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat baik sebenarnya untuk membuka pintu hati remaja-remaja di luar sana? Saya tengok influencer sekarang ni mereka ada perubahan. Bukan hanya sekadar untuk dalam hiburan, tetapi untuk kepada dakwah. Sebab mereka pun share sendiri. Imam, dia kata, takkanlah kita orang ni nak buat program hiburan je sampai bila? So macam dia nak juga pahala untuk akhirat nanti. Itulah yang diceritakan pada kami. Jadi kami pun kena bagi support lah pada diorang. Jadi kita collaborate bersama-sama. Ya, okey. Saya nak bertanya kepada Imam dua lah. Ni sebagai MC pada pagi tersebut ya, yang mendapat perhatian ramai ni. Macam mana dari sudut logistiknya diuruskan pada ketika itu? AJK masjid saya percaya tak menang tangan lah. Macam mana tu parkingnya lagi apa semua kan? Pada ketika itu, pihak masjid dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan yang merupakan ahli karya terdekat. Yang menguruskan kita susun. Kita ada biro sukarelawan. Susun, ada yang jaga parking, ada yang jaga pengagihan makanan, ada yang jaga bahagian wuduk dan semua tempat lah. Teratur lah ya semuanya? Ya, kita dah buat perancangan awal. So memang dah diberikan tugas masing-masing. Sebab kita ada ramai sebenarnya sukarelawan kita. Hampir 100 orang termasuk lelaki dan perempuan. Ada juga ahli luar. So situ kita collaborate lah sama-sama dalam. Adakah program ini akan berterusan dan ada lagi perancangan di masa depan? InsyaAllah. Sebenarnya kita nak umum pada akhir nanti. Sekarang lah Imam. Alang-alang ni dah 3 kali insyaAllah tadi. Jadi berita baik jugalah untuk warga Johor dan juga kepada rakyat Malaysia lah mungkin kan. Sebab kita dah duduk dalam Malaysia ini. Kita akan buat 2.0 pada minggu ni. Minggu ni insyaAllah. Hari Jumaat ni? 27 hari bulan, hari Sabtu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi boleh jemput datang ramai-ramai lah ya. InsyaAllah. 12,000 lagi ke kan? Selain daripada mungkin pengisian solat subuh itu sendiri, ada tak aktiviti kerohanian yang lain? Ataupun pada hari tersebut kita ada buat kuliah subuh. Kemudian ada selawat, kemudian ada sarapan. Itu simple sajalah untuk hari itu. Sebab kali pertama kan? Yang untuk akan datang ni insyaAllah kita akan berqiyamulai bersama-sama. So qiyamulai ni sebenarnya untuk planning kita adalah kita akan buat setiap bulan. So setiap bulan kita akan buat dan untuk yang kali pertama ni di bulan Januari ni kita akan buat pada jam 3 pagi. So mungkin ada sesi-sesinya tu jam 3 pagi kita akan buat qiyamulai, seterusnya solat subuh berjemaah, kemudian kuliah subuh, kemudian sarapan. Untuk akan datang mungkin kita akan buat sikit lah mungkin macam fun walk ke sebagainya untuk anak-anak muda kan. Setuju. Ataupun Imam mungkinlah kesempatan ni. Kita tak boleh nak cakap bahawa faktor sepenuhnya adalah daripada influencer-influencer ini ya. Masjid juga ada mainkan peranannya. Masjid satu usaha yang bersama, tapi dalam masa yang sama mungkin pencetusnya ataupun yang menimbulkan kesedaran adalah daripada mereka yang ada kuasa di media sosial. Sebenarnya kami dah berpengalaman, saya sendirilah, saya dah menjaga masjid tu selama 8 tahun. Jadi kita pun ada juga media sosial kita iaitu page masjid lah, FB. So kita gunakan juga situ platform yang ada. Kemudian kekuatan kita adalah dari segi masyarakat setempat. Sebab sebenarnya Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On ni dia berada di tanah yang orang kata strategik. Tanah yang berada di tengah-tengah di dalam kawasan taman. So kami ni coverage tu ramai di seluruh taman tu. Jadi taman yang besar lah kiranya. Jadi dengan semangat daripada masyarakat dan juga orang tengok kan syiar masjid tu sendiri. Jadi orang datang kat masjid tu orang nampak macam megah, alhamdulillah. Jadi situ pun sebenarnya jadi tarikan. Yang saya nak bagi tahu juga masjid kita tu sebagai masjid pelancongan. Dah diiktiraf oleh MOTEC. Kita dah dapat pengiktirafan selama 3 tahun yang lepas. Alhamdulillah. Sedikit harapan daripada Imam? Harapan pihak masjid adalah untuk anak-anak muda yang datang ataupun sesiapa saja, kita harap program ni bukan saja yang datang dari jauh ni, selepas ni
penuhkanlah masjid di karya masing-masing. Betul. Untuk konsisten dan istiqamah. Ya. Segera datang. Dan sebenarnya memang ianya dah meluas satu Malaysia dah. Semua masjid pun dah mula melakukan aktiviti mencari pejuang subuh bersama-sama kan untuk dipenuhkan sehingga sampai Jumaat. Semoga terus diberkati usaha yang sangat baik ini. Mungkin terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada yang terlibat, terutamanya pada pihak masjid, kepada Kerajaan Negeri Johor, dan juga kepada influencer yang terlibat, Acad dan juga Jalil, dan juga kepada jurutankuasa masjid dan kepada Wakaf An-Nur lah, sebagai manajemen masjid. Baik. Imam, itulah ada terima kasih ni. Ada 2.0 punya ni. Kena buat lagi sekali kan? InsyaAllah. Kena jalan sama-sama. Boleh jumpa bersama. Amin insyaAllah. Ada masa. Ya. Okey, itu dia perkongsian yang saya percaya dapat memberi inspirasi kepada anda penonton MSI pagi ini.